Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah taala. Masih lagi Allah Ta'ala memberikan kita istiqamah untuk kita belajar secara live kitab Sabil al-Muhtadin Littafaqquhi fi Amriddin karangan Al-Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, pada membahaskan berkaitan dengan darah perempuan. Jadi kita sambung hari ini. Semalam kita dah bahas sikit sebanyak berkenaan dengan darah 3 warna, yang mana darah kuat berlainan warna, sama ada melalui turutan daripada warna kuat, kemudian lemah dan terlebih lemah, ataupun apa semalam tu, yang masalah darah lemah menengahi antara dua darah kuat yang berlainan warna. Tu selesai dah. Kemudian hari ni, okey. Jadi daripada dulu, ibarat dulu sampai sekarang sudah selesai mubtadaah mumayyizah. Dan bila kita sudah selesai mubtadaah mumayyizah, juga sudah selesailah mu'tadah mumayyizah. Apa mu'tadah? Orang yang perempuan yang sudah datang adat haid dia walaupun sebulan sebelum itu. Tu dia panggil mu'tadah, atas pandangan mu'tamad. Yang lagi akan dibahas tentang adat itu berapa. Hari ni sakit sikit lah. Jadi siap sedia. Hari ni sakit sikit. Tak jamin berhenti ke 10. Habis. Waqala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, dan jika ada yang baharu haid itu, ni nak masuk mubtadaah. Dia mulalah sangkut. Ini yang nak masuk mubtadaah ghairu mumayyizah. Jadi yang dulu-dulu kita bahas tu sudah bahas dengan makna mubtadaah mumayyizah settle dah, dan dalam masa yang sama mu'tadah mumayyizah pun settle lah. Sebab mubtadaah dengan mu'tadah ni sama je. Kalau boleh tamyiz, ikut cara tamyiz. Yang bezanya sekarang kita bahas step lain, masalah istihadah yang ketiga, iaitu mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah yang tidak boleh tamyiz hari ni. Maka macam mana? Dan jika ada yang baharu, yakni jika ada perempuan yang baharu haid itu, tiada membeza, yakni tiada dapat membeza akan ia, akan darah, akan sifat. Akan ia, akan sifat. Patutnya
tiada membezakan sifat darah, sudahlah. Itu min zahiril ibarah lah. Ikut dia sudahlah. Tiada membezakan tiada membezakan ia perempuan lah buat darah pula. Tak kena. Dobit tak kena tu. Ngaji-ngaji dobit tak kena. Dobit tomel tak kena. Sekarang bila baca ke orang baru perasan silap dobit tu. Tiada membezakan ia perempuan tu fa'il akan maf'ul bih sifat darah. Tak boleh beza sifat darah. Siapa? Mubtada'ah yang tak mampu beza sifat darah. Dia panggil ghairu mumayyizah. Seperti mana? Seperti dilihatnya perempuan, dilihat dengan makna melihatnya seorang perempuan. Akan darah itu atas satu warna. Sebelum tu patah balik. Kata musannif, dan jika ada yang baharu haid. Dan jika ada yang baharu haid, yakni perempuan yang baharu haid. Apa makna ada tu? Apa makna ada yang baharu haid tu? Yakni perempuan yang melepasi keluar darahnya daripada sebanyak-banyak tempoh haid, iaitu 15 hari 15 malam. Tu maksud dia. Dan jika ada yang baharu haid, yakni apa? Yakni perempuan yang sudah melepasi keluar darahnya daripada sebanyak-banyak tempoh haid, iaitu 15 hari 15 malam. Itu disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan disebut oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dengan makna, jika ada yang baharu haid itu apa? Iaitu perempuan yang melepasi tempoh sebanyak-banyak haid keluar darah dia itu, iaitu lebih daripada 15 hari 15 malam. Ni masalah dia. Tiada membezakan ia perempuan itu akan sifat darah. Tak nampak nak bezakan sifat darah. Seperti dilihatnya perempuan itu akan darah itu atas satu warna. Yang moleknya atas satu sifat, yakni seperti warna jua. Molek itu atas satu warna, yakni atas satu sifat seperti warna jua. Tu okey. Ni dalam kitab ni, dalam yang kata satu sifat jua ni, iaitu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Dalam Kanzur Raghibin Syarah Minhajit Talibin, Syekh Al-Mahalli rahimahullahu taala kata, bukan satu sifat je, bahkan dua sifat boleh. Tu contohnya apa? Daripada hari pertama, buat contoh satu sifat. Satu sifat macam mana? Yakni seorang mubtada'ah keluar darah pada hari pertama, direct terus sampai 20 hari contohnya, berwarna merah sahaja, dan merah itu tidak ada pekat dan tidak ada bau, semua sama. Tu satu sifat. Syekh Mahalli dalam Kanzur Raghibin kata bahkan boleh juga dengan dua sifat. Mana? Daripada hari pertama. Contoh dua sifat pula. Daripada hari pertama sampailah 20 hari, hari yang ke-20 merah serta pekat contohnya, ataupun merah serta berbau sahaja contohnya. Daripada hari pertama sampai 20 merah dan bau sahaja, pekat tak ada langsung, ataupun merah dengan pekat saja. Dua sifat, iaitu warna merah dan pekat. Ataupun kita buh warna hitam lah. Hitam sebab merah tu lemah, kita buh hitam. Contoh yang kedua dengan makna dua sifat tu macam mana? Iaitu warna hitam daripada hari pertama sampai hari ke-20 serta pekat atau bau. Dua sifat. Iaitu pertama warna dia kuat, hitam. Yang kedua pekat ataupun bau. Tu kata Mahalli. Qultu, kata saya pula, bahkan boleh tiga sifat. Daripada hari pertama sampai hari ke-20
semuanya hitam, semuanya pekat, semuanya bau. Sama. Dia panggil atah, dia tak boleh nak beza darah. Daripada hari pertama sampai 20, hitam semua, pekat semua, bau pun semua. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu ta'liq bagi satu warna jua. Atau atah bagi kata satu warna, atau atas beberapa warna. Ada banyak warna. Apa beberapa warna? Yakni warna yang keluar tu lebih daripada satu lah. 2, 3 warna, 4 warna dan sebagainya. Tetapi ketiadaan satu syarat daripada segala syarat yang telah tersebut dahulu itu. Ada warna banyak tapi tak cukup syarat daripada segala syarat yang telah terdahulu itu, yang telah tersebut dahulu itu. Mana? Syarat apa? Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah kata, syurutut tamyiz. Syarat yang telah lepas apa? Yakni syarat tamyiz lah dulu tu. Yang 3 tu. Tu. Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maka hukum haid dia ialah ghairu mumayyizah. Maka kalau dia mu'tadah, kembali kepada adat. Kalau dia mubtadaah, maka dia itu akan datanglah, iaitu atas pandangan mu'tamad, sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Tu akan datang tu. Tu kata yang tersebut dahulu tu. Okey. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata, orang yang kehilangan syarat tamyiz ataupun orang yang tidak cukup syarat tamyiz disebutkan sebagai mumayyizah ghairu mu'taddina bitamyiziha. Orang yang ada syarat tamyiz tapi tidak cukup syarat tamyiz, ada. Kalau perempuan itu keluar darah berlainan warna tapi kehilangan syarat tamyiz, yakni tak ada salah satu daripada syarat tamyiz yang terdahulu tu, dinamakan sebagai mumayyizah ghairu mu'taddina bitamyiziha. Dia itu boleh membeza, dia itu mumayyizah tetapi tidak dikirakan dengan tamyiznya. Tu kata Ibnu Hajar. Bukannya dinamakan ghairu mumayyizah. Tu. Dia tidak dinamakan sebagai ghairu mumayyizah, bahkan dinamakan mumayyizah juga, tapi ghairu mu'taddina, tidak dikirakan bitamyiziha. Sebab apa? Tak cukup syarat. Tapi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam Rawdatut Talibin wa Umdatil Muftin, orang yang kehilangan syarat tamyiz dipanggil juga ghairu mumayyizah. Dia tidak panggil macam Ibn Hajar tu, dia panggil ghairu mumayyizah dah. Itu dari sudut nama. Walaupun begitu, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya yang kata mumayyizah ghairu mu'taddina bitamyiziha, dengan ghairu mumayyizah itu iktibar pada nama sahaja, ambil kira nama sahaja. Adapun hukum sama je, hukum ambil hukum ghairu mumayyizah lah. Cuma iktibar nama nak panggil apa? Orang mumayyizah yang tak cukup syarat. Ibnu Hajar kata dia itu namanya mumayyizah ghairu mu'taddina bitamyiziha. Ataupun saya kata dulu mumayyizah faqidatus syarti, yang luput syarat. Adapun Imam Nawawi dalam Rawdah kata ghairu mumayyizah. Jadi Nihayah dengan Mughni dia respon kata itu iktibar nama, adapun hukum serupa. Tu okey. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala, bila begitu, bila seorang mubtadaah nampak warna satu sifat sahaja lebih daripada 15 hari 15 malam, ataupun dia nampak banyak warna lebih daripada satu, keluar tu melebihi 15 hari 15 malam tapi tak cukup syarat tamyiz, macam mana dua masalah ni? Maka haid perempuan yang baharu haid, yakni mubtadaah tu, jika
yakni maka, yakni padanya tafsil. Ni kalau kitab bahasa Arab, fafihi tafsilun, maka padanya ada tafsilan, permasalahan yang terperinci, kena tafsir. Mana? Maka haidnya, haid perempuan yang baharu haid itu, jika diketahuinya perempuan yang baharu haid, tahu apa? Waktu permulaan datang darah. Iaitu dia itu ingat bila waktu pertama kali dia keluar darah. 5 hari bulan 6. Contohlah. Tahu tu. Bila dia keluar darah tu, hari pertama. Maka sehari semalam jua, yakni haidnya tu sehari semalam jua. Tu haidnya itu sehari semalam jua. Dan suci perempuan tadi tu iaitu sucinya itu yang kemudian, yakni hari yang kemudian daripada sehari semalam hingga akhir bulan. Apa tu? Yakni 29 hari. Hingga akhir bulan, yakni 29 hari. Dalam kitab Arab dia akan sebut 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci, kerana itulah tempoh daur yang lengkap sebulan, iaitu 30 hari. Tu. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullah. Dalam kitab Kanzur Raghibin ala Tuhfat ala Minhaj Kanzur Raghibin ala Minhajit Talibin oleh Asy-Syaikh Al-Mahalli rahimahullah. Dan dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala mengatakan, kata haid sehari semalam, 29 hari yang baki itu suci, itu atas pandangan azhar. Atas pandangan azhar. Dan ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan azhar. Tu 1 hari semalam, sehari semalam haid, 29 hari baki suci, itu atas pandangan azhar. Tu. Okay. Contoh apa? Contoh hari pertama sampai hari 30 keluar merah belaka, 1 sifat ataupun 2 sifat ataupun 3 sifat, semua sama. Maka mana dia pula kali pertama datang haid lagu mana? Atas pandangan azhar, sehari semalam dia haid, 29 hari itu istihadah, dia wajib qada puasa, qada sembahyang yang dia tinggal pada waktu istihadah 29 hari itu nanti. Tu okey. Tapi dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, dan dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli As-Saghir rahimahullah mengatakan bahwasanya, tetapi kalaulah tengah-tengah dia keluar darah tu, tengah-tengah mubtadaah tadi tu keluar darah, bila keluar darah, tiba-tiba tengah-tengah keluar darah tu, boleh tamyiz pula. Tu contoh pada hari ke-20. Boleh tamyiz pula, contohlah. Contoh dia mari 20 hari merah. Hari ke-21 hitam. Dalam perjalanan keluar darah tu, tiba-tiba boleh tamyiz. Maka Syekh Khatib dengan Syekh Ramli kata, maka kembalilah kepada tamyiz, iaitu hitam saja haid, merah darah lemah itu istihadah. Tu okey. 20 merah tu merah sampai 20, tiba-tiba 21 hitam. Boleh tamyiz. Bila boleh tamyiz, Syekh Khatib dengan Syekh Ramli kata, maka kembalilah kepada tamyiznya. Sebab pada hari ke-16 tu okey, bila nak kena mandi tu, macam biasa, bila nak kena mandi tu, hari ke-16 keluar warna merah lagi. Hari ke-16 keluar warna merah lagi, hari ke-16 tu kena mandi.
Kena mandilah. Hari ke-16 Zuhur keluar darah. Oh, merah lagi. Sama macam hari pertama dengan hari ke-15. Dia tahulah bahawasanya dirinya itu ghairu mumaizah. Maka atas pandangan Al-Har dan Mu'tamad, sehari semalam haid, hari kedua sampai hari ke-15 itu istihadah, hari ke-16 pun istihadah, hari 17 keluar isu istihadah, hari ke-18 istihadah, 19 istihadah, 20 istihadah. Tiba-tiba 21 hitam. Oh, tu. Oh, hitam. Maka kena berhentilah sembahyang, puasa, tak boleh jimat dan sebagainya, kerana dia tahu, oh, rupanya aku tamyiz. Mana? Iaitu hari ke-21 hitam. Hari pertama sampai 20 merah tu, itu istihadah belaka. Tu okey. Tu. Jadi Syekh Khatib dengan Syekh Romli kata, kalau tengah-tengah keluar darah itu, mubtadaah tu tiba-tiba boleh tamis darah, maka ikut kembali kepada tamis. Tak ada dalam bab mubtadaah ghairu mumaizah. Gitu. Okey. Bila kita kata pandangan Azhar, pandangan Mu'tamad kata, perempuan mubtadaah yang tidak boleh beza darah ataupun perempuan yang tak cukup syarat untuk tamis, kembali kepada satu hari satu malam haid, 29 hari itu istihadah atas pandangan Al-Har dan Mu'tamad. Tambahan daripada Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, hari yang pertama keluar darah itu haid, 29 hari baki. Okey, hari yang pertama itu meskipun keluar darah yang dhaif sekalipun, diiktibar itu sebagai haid. Tu diiktibar sebagai haid. Contohnya tu. Contoh dalam bab tamyiz yang tak cukup syarat lah. Contoh tak cukup syarat contohnya. Contohlah kita buat apa-apa contoh yang mana tak cukup syarat. Contohnya contoh contoh kita kata hari pertama sampai hari ke-10 mubtadaah ni keluar warna merah lemah. Tiba-tiba hari ke-11 sampai hari ke-30 hitam. Tu. Okey, hitam. Okey, hari pertama sampai hari ke-10 merah. Hari ke-11 sampai hari ke-30 hitam. Mumaiz tak? Tak mumaiz lah. Sebab apa? Darah hitam tu keluar melebihi 15 hari 15 malam. Maka dia itu faqidatu syarti. Kembalilah dia atas pandangan Al-Har, satu hari satu malam hitam, satu hari satu malam haid, 29 hari baki suci. Hari pertama yang haid tu merah tu lemah. Boleh kau jadi haid sedangkan ada hitam? Walaupun merah itu lemah, tetap diiktibar haid secara yakin. Tu yang 29 hari yang jadi istihadah tu dia panggil mashkukun fihi. Mashkuk, disyakkan dia itu haid atau tidak. Yang yakinnya sehari semalam. Yang hari kedua sampai 30 mashkukun fihi, disyakkan padanya haid. Maka tidak diiktibarkan haid kerana syak. Maka kembalilah pada hukum suci. Itu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jika dia tahu datang sehari semalam haid suci, sehari semalam jua, yakni haid, dan sucinya iaitu yang kemudian daripadanya hingga akhir bulan. Habis tu. Hingga akhir bulan. Habis. Sebab apa? Sebab apa kita kira begitu atas pandangan Al-Har ni? Kerana gugur sembahyang daripada perempuan itu di dalam masa sehari semalam itu diyakinkan. Sebab kita tak tahu ni mana haid dia ni, 30 hari keluar. Tak tahu mana haid, tapi haid secara yakin hari pertama sahaja. Hari kedua sampai baki akhir bulan itu tak yakin. Mashkukun fihi, maka dipanggil istihadah. Maka kerana gugur sembahyang daripada perempuan itu di dalam masa sehari semalam itu diyakinkan. Yang yakin haidnya hari pertama. Hak yang mashkukun fihi, yang disyak padanya haid itu hari kedua sampai baki akhir bulan. Maka bila disyakkan padanya haid, maka tak gugur sembahyang. Tu. Dan gugurnya sembahyang itu, yakni padahal gugurnya kewajipan sembahyang itu di dalam masa yang lain daripada sehari semalam yang pertama tu, tiada diyakinkan. Tak yakin.
Hari kedua sampai hari ke-30 gugur tak sembahyang? Tak yakin, masykuk. Sedangkan sembahyang itu yakin dia itu wajib. Hari kedua sampai ke-30 tak yakin dia itu haid. Maka yakin dengan tak yakin mana lebih kuat? Yakin lebih kuat. Maka wajib sembahyang. Hari yang kedua sampai hari ke-30 maka dia wajib qada lah. Tu. Okey, maka dia kata dan gugurnya sembahyang di dalam masa yang lain daripada itu, yang lain daripada sehari semalam yang pertama tu tiada diyakinkan. Maka tiada ditinggalkan yang yakin, yakni tiada ditinggalkan yang yakin iaitu sembahyang, melainkan dengan makna ditinggalkan, boleh ditinggalkan dengan yakin, yakni dengan perkara yakin yang lain iaitu haid. Tu. Dengan yakin seumpamanya sembahyang. Apa? Haid lah. Haid itu dihukum yakin. Sembahyang tu wajib yakin. Maka kewajipan sembahyang tidak akan gugur kalau syak dia itu haid. Kewajipan sembahyang akan gugur kalau yakin dia itu haid. Maka kewajipan sembahyang yakin, sabit haid yakin. Maka haid itu kalau kita sabit secara yakin, barulah boleh gugur tuntutan wajib sembahyang. Adapun kalau dia syak dia itu haid atau tidak, maka tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Tu okey. Tu ulama buat taklil elok. Tu. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah. Dan dalam An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala sebut tu. Sebab apa hari yang kedua sampai hari ke-30 tidak gugur sembahyang? Macam tadi kita sebut, kerana hari yang kedua hingga hari yang ke-30 itu masykukun fihi, disyakkan padanya haid atau tidak. Itu disebut dalam Tuhfah, Umdah dan An-Najmul Wahhash. Ilat yang dalam Sabila tadi. Tak yakin, masykuk. Tu. Okey, sebab apa 29 hari? Sebab apa 29 hari suci? Maka Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah sebut, dan Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dia sebut 29 hari suci itu kerana dia merupakan penyempurna hari dalam sebulan, kerana meraihkan ghalib. Tu 29 hari suci kerana dia itu penyempurna hari dalam sebulan. Dalam sebulan ghalibnya ada 30. Penyempurna hari dalam sebulan kerana meraihkan pada ghalib. Ghalibnya sebulan 30 hari. Maka kalau sehari semalam haid, 29 bakilah. 29 hari yang baki itu menyempurnakan sebulan. Menyempurnakan sebulan. Sebab tu 29 hari dalam kitab Minhajut Talibin dan syuruhnya mengatakan azhar. Pandangan azhar sehari semalam haid 29 hari suci. Sebab apa? Sebab kelengkapan daur sebulan, pusingan sebulan itu lekat dengan 30 hari. Bila sehari semalam haid 29 hari suci ya. Tu okey. Jadi Mughnil Muhtaj dan Umdatul Muhtaj sebut kata, kami ulama fiqh menghukumkan pada ghalib hari yang 29 hari tu, pada hari yang kedua, pada hari 29 tu kami hukumkan dia itu bukan haid, bahkan dia itu masykukun fihi. Sebab apa? Kerana nak ihtiyat dengan ibadah. Kenapa? Nak ihtiyat dengan ibadah. Kami ulama fiqh menghukumkan pada ghalib itu bukan haid. Apa pada ghalib? Iaitu yang baki hari yang kedua sampai akhir bulan tu bukan haid, kerana ihtiyat pada ibadah. Sebab ibadah yang wajib itu lebih kuat tuntutan dia daripada hari yang kedua sampai akhir bulan itu yang kita syak haid ke tidak. Tu disebut dalam Mughni dan Umdah.
Baik, itu pandangan azhar. Iaitu kalau tak boleh beza darah ataupun tak cukup syarat tamyiz, kembali 1 hari 1 malam haid, 29 hari baki suci. Itu pandangan mu'tamad dan itu pandangan pertama. Sekarang kita nak mari pandangan yang kedua. Disebut dalam An-Najmul Wahash bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Ad-Damiri rahimahullah. Disebut oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dalam Kanzur Raghibin ala Minhajit Talibin. Disebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj ila Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullah dan Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Pandangan kedua bagi masalah ini bukan sehari semalam haid 29 hari suci, bukan, bahkan dikembalikan masa haidnya ialah 6 atau 7 hari. Tu mubtadaah, satu warna, satu sifat, dua sifat atau tiga sifat yang lebih keluar 15 hari 15 malam, ataupun ada banyak warna tapi tak cukup syarat tamyiz, kembali kepada haidnya 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari ialah haid. Sebab apa? Ulama sebut kerana hadis Hamnah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu kita pernah sebut perbahasan berkenaan dengan yang bercanggah dengan hadis Aisyah tu, namanya hadis Hamnah. Hadis Hamnah yang mengatakan dia itu mari haid, perempuan ini mari haid 6 atau 7 hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Hamnah ini berlaku ihtimal, sama ada Hamnah ini maksudkan dia itu mubtadaah ataupun mu'tadah. Tu okey. Jadi sabitnya pandangan kedua ini kembali kepada 6 atau 7 hari bagi mubtadaah ini. Masalah mubtadaah ini 6 hari 6 ataupun 7 hari kerana berdasarkan hadis Hamnah yang bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya haid perempuan ini datang 6 atau 7 hari, dan para ulama mengatakan berlaku ihtimal pada hadis Hamnah ini sama ada dikategorikan mubtadaah ataupun mu'tadah. Tu. Okey. Ni dalam kitab Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Tabaq Tabaq Qatar, jilid 2, muka surat 225, hadisnya. Okey. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi SAW qala, telah bersabda, li Hamnah binti Jahash. Nabi kata kepada Hamnah binti Jahash, tahidi tu ni. Okey, tahidi 6 ayamin atau 7 ayamin fi ilmi Allahi kama tahidun nisa wa tathurina kama rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Tahidi seorang perempuan tu haid 6 hari ataupun 7 hari pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tahidi, haidku lah, haidku. Haidku 6 hari atau 7 hari. Seperti mana dalam pengetahuan Allah Ta'ala, kama tahidun nisa, seperti mana haidnya orang perempuan. Hadis ini dia sebut secara umum, tak detailkan ini mubtadaah ataupun mu'tadah. Pandangan kedua ini memakaikan hadis Hamnah itu, mengatakan kalau mubtadaah yang kalau satu sifat atau dua sifat atau tiga sifat sama je keluar daripada hari pertama sampai lebih daripada 15 hari 15 malam, ataupun keluar berlainan warna tapi tidak cukup syarat tamyiz, maka kembali kepada haidnya 6 atau 7 hari berdasarkan hadis Hamnah itu. Sebab hadis Hamnah tu ada ihtimal, sebab tu pandangan ni dhaif. Pandangan yang kedua bukan mu'tamad. Okey. Sebab ada ihtimal. Mubtadaah kan mu'tadah. Sebab ada ihtimal, ulama kata itu mu'tadah tu 6-7 hari mu'tadah ni padahal ni bahas mubtadaah. Sebab tu bukan pandangan ni, bukan mu'tamad, tapi ni pandangan kedua. Boleh dan amal? Boleh, nak salah. Sebab tu kita kena ada sandaran. Aku beramal dengan pandangan ni, pandangan sekian-sekian, pandangan ulama ni, tak apa. Okey, 6 atau 7 hari kerana hadis Hamnah tu.
Baik, atas pandangan yang kedua ni, yang kata haidnya 6 atau 7 hari, maka berlaku khilaf ulama waktu sucinya bila. Waktu sucinya berapa hari? Bukan bila, berapa hari. Kalau kata mubtadaah yang ghairu mumayyizah ini 6 atau 7 harinya haid, maka berapa banyak sucinya? Khilaf ulama. Kalau hak pandangan azhar jelas 29 hari suci jelas. Tak ada khilaf pandangan azhar. Tapi pandangan yang kedua ni, bila dah kata haidnya adalah 6 atau 7 hari, maka berapa harikah sucinya? Berlaku khilaf ulama. Pandangan pertama mengatakan sucinya ialah baqi daripada bulan tersebut. Baqi daripada bulan tersebut. Baqi makna baki sampai hujung bulan. Kalau 6 hari, maknanya hari ke-7 sampai 30. Kalau 7 hari, maknanya hari ke-8 sampai 30. Baki bulan. Baki hari bulan tu. Tu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya sucinya ialah mengambil tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Tu 15 hari 15 malam. Okey, 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Makna kalau dia ambil 6 atau 7 hari itu sebagai haid, selepas dia itu 15 hari 15 malam suci. 15 hari 15 malam selepasnya itu diiktibar istihadah dan suci. Tu. Okey. Diiktibar istihadah dan suci. Kalau ada lagi keluar darah selepas 15 hari tu, tu haid yang baru lah. Tak ada apa tu. Tu okey, tu pandangan yang kedua. Sekurang-kurang suci dia 15 hari 15 malam. Ni atas pandangan kedua yang mengatakan bahawasanya 6 atau 7 hari itu haid dia. Maka suci dia berapa hari? Khilaf ulama. Pandangan pertama, baki bulan tersebut. Pandangan kedua, sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari 15 malam. Pandangan yang ketiga mengatakan ghalib tuhur. Ghalib suci. Cuma muskil di sinilah, ghalib suci ni sama je dengan pandangan pertama tu, baki bulan. Sebab kalau atas pandangan 6 atau 7 hari. Tu okey. 6 atau 7 hari. Tengok balik. Takut tersilap je. Okey. Tu dah rasa tu. Wa ala hadha tuhruha okey. Okey, wa ala hadha okey, bila khilaf okey. Wa ala awal ar-rajih baqi syahr. Kan dah silap, kan kata dah. Sibik tengok kitab balik. Kita rasa muskil, patutlah. Okey, bukan silap apa, betul lah tadi tu. Okey, lagi sekali ya. Okey, waktu suci dia bila? Atas pandangan kedua ni. Okey, kalau atas pandangan hak pertama tadi yang kata sehari semalam saja haid. Okey, sehari semalam saja haid. Sekejap Okey. Okey. Bila waktu suci? Berapa hari suci dia? Okey, pandangan kedua dulu, senang. Pandangan kedua yang mengatakan 6 atau 7 hari dia haid tu, maka waktu suci dia berapa hari? Waktu suci dia itu atas pandangan yang kedua itu ialah ghalib tuhur dia. Ghalib tuhur dia tanpa khilaf. Apa ghalib tuhur? Bila kata 6 hari haid, maka ghalib tuhur dia 24 hari. Kalau 7 hari haid, dia punya ghalib tuhur dia 23 hari. Tu ghalib tuhur. Bila khilaf. Pandangan kedua ni bila khilaf. Kita silap tu, Sebik tengok kitab ni, tu rasa macam tak syok. Pandangan kedua yang mengatakan 6 atau 7 hari dia haid, maka bila berapa banyak masa sucinya, iaitu masa sucinya ialah ghalib tuhurnya. Apa ghalib tuhur? 23 hari ataupun 24 hari sampai akhir bulan lah. Itu tanpa khilaf. Pandangan kedua sucinya itu tanpa khilaf. Pandangan pertama hak tadi tu. Pandangan pertama hak tadi yang pandangan al-zahar tu,
Waktu sucinya berapa hari? Okey, kita kata 29 hari suci. 29 hari suci, betul? Itu dia panggil baqi syahr, iaitu baki bulan itu suci. Mana sehari semalam haid, baki bulannya iaitu 29 hari itulah suci. Itu atas pandangan mu'tamad. Pandangan yang kedua mengatakan tak, waktu suci bagi kalau dia itu sehari semalam haid, waktu sucinya ialah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam sahaja. Sehari semalam haid, 15 hari suci. Kalau dia mari 30 hari contohnya, dia mari 30 hari contohnya, mana sehari semalam haid, 15 hari kemudiannya suci, hak baki lagi haid yang baru. Tu okey. Hak baki tu haid yang baru. Okey. Tu atas pandangan kedua. Tapi ini bukan mu'tamad lah. Pandangan yang ketiga mengatakan kalau sehari semalam dia iktibar haid, maka dia punya suci dia berapa hari? Dia punya suci dia ialah ghalibut tuhur. Mana? Iaitu 23 atau 24 hari selepas sehari semalam. Tu okey. Sehari semalam iktibar haid. Okey, berapa hari suci? Atas pandangan ketiga, 23 hari ataupun 24 hari selepasnya ialah suci. Dia panggil ghalibut tuhur. Intaha umdatul muhtahad. Walau bagaimanapun atas pandangan mu'tamad baqi syahr, iaitu sehari semalam kalau haid, baqi syahr iaitu 29 hari itu suci. Pakai mu'tamad lah. Senang. Tak duk pening-pening. Ni atas perbahasa ilmu saja. Cuma saya silap lebih. Patut kita perasan macam pelik ke. Tu. Kok mana boleh ghalibut tuhur? Okay. Kita kena bukti balik. Tu faedah muzakarah gini okay. Pandangan pertama. Pandangan kedua bila khilaf. Zakarah gini baru dia tahu mana silap tu betul. Tersilap tu kita rasa pelik. Dah apa beza baki syahr dengan ghalibut tuhur? Rupanya pandangan pertama. Okey, habis. Okey, tadi kita kata pandangan kedua kata kembali kepada 6 atau 7 hari. Nak ambil mana satu? 6 ke 7? Ni bahas. Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah menukilkan pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nak pilih 6 ke 7 mana satu? Tu okey. Jadi kalau kita ambil pandangan kedua yang kata kembali haidnya itu 6 atau 7 hari, lagu mana? Berapa hari yang dia perlu ambil? Pandangan yang pertama mengatakan perempuan itu boleh pilih nak 6 ke 7. Tu pandangan pertama. Pandangan pertama boleh pilih. Dia nak 6 lah. Dia nak 7 lah. Pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ini merupakan pandangan asah. Pandangan yang kedua, ini merupakan pandangan asah. Untuk pandangan yang kata 6 atau 7 tu nak ambil berapa hari haid dia? Atas pandangan asah, dikirakan atas dasar adat kerabat perempuan belah mak dengan pak dia. Adat kerabat perempuan belah mak dengan pak dia berapa hari haid? 6 ke 7? Banyak 6 ke 7? Itu. Tengok kerabat-kerabat keluarga mak dengan pak perempuan tu, kerabat mak dia dengan pak dia yang belah perempuan. Tengok berapa adat haid dia? 6 ke 7? Kalau 6, 6. Kalau 7, 7. Tu. Okey. Dah kalau kerabat perempuan tu semua tak mari 6, 7. Ada yang kurang daripada 6, ada yang lebih daripada 7. Lagu mana? Maka tidak dikirakan ikut kerabat dah masa tu. Kalau kerabat dia, kita tengok cek kerabat belah perempuan mak dia dengan bapak dia, ada adat dia 4 hari ya, ada adat dia 9 hari, tak ada pun 6 atau 7. Tu. Maka lagu mana? Tu. Tu. Maka lagu mana? Maka dikembalikan pula. Maka barulah dikembalikan 6 atau 7 hari itu atas pandangan asah.
dikembalikan semula untuk dia pilih 6 atau 7. Sebab apa? Sebab tak ada dalam kerabat keluarga belah mak dengan pak dia yang perempuan yang mana adat haidnya kebanyakannya tak ada yang 6 atau 7. Bahkan ada yang banyak yang kurang pada 6, banyak yang lebih daripada 7. Maka lagu mana kalau kerabat lagu tu gitu? Maka dia kembalilah 6 atau 7 tu atas pandangan asah pada dia. Tu okey. Dah kalau tak ada kerabat perempuan lagu mana? Tak ada kerabat perempuan tak ada kerabat belah perempuan lagu mana? Maka kalau tak ada kerabat belah perempuan tu, laki apa belah mak dengan belah pak tak ada kerabat perempuan, maka dikembalikan kepada tu. Okey, kalau seorang perempuan tu tak ada kerabat yang boleh rujuk adat haid dia berapa hari, maka lagu mana? 6 atau 7? Nak ambil hak mana? Nak rujuk ke siapa? Nak rujuk ke siapa pula kalau tak ada family kerabat tu? Nak rujuk pada siapa? Khilaf ulama. Kalau tak ada kerabat. Kalau ada kerabat, kita cek. Oh, belah mak belah pak roliknya 6 hari. 6 hari 7 hari. 7 hari. Kalau semua kerabat tu hak jenis 5 hari, 8 hari, 9 hari, tak ada pun 6 atau 7. Maka kembali atas pandangan asah, kembali 6 atau 7 tu untuk dia lah. Ikutlah yang nak pilih mana. Ni masalah pula kalau tak ada kerabat. Nak rujuk siapa? Okey, khilaf ulama. Pandangan pertama berdasarkan perempuan di negeri dia. Perempuan di negeri dia tu agak-agak goliknya 6 ke 7. Pandangan pertama. Pandangan kedua mengatakan tak, berdasarkan diambilkan 6 atau 7 tu berdasarkan perempuan di zamannya waktu hidup di dunia. Tu. Berdasarkan perempuan di zaman dia waktu hidup di dunia. Di zaman dia tu, waktu dia hidup tu, golik perempuan 6 ke 7. Maka ikut tu ni kalau tak ada kerabat ni. Tu pandangan kedua. Pandangan ketiga kata tak, diambilkan berdasarkan kepada perempuan kepada asabah perempuan. Okey, dikembalikan kepada asabah perempuan tu. Tu. Apa asabah ni? Asabah ni bab faraid ni. Tobik makna asabah ni. Makna asabah ni apa? Yakni waris yang tidak mendatangkan bahagian. Waris yang tidak mendatangkan bahagian secara fardu yang ditetapkan. Yakni fardu dalam faraid lah, 1/3, 1/6 macam tu. Asabah perempuan mana? Yakni waris yang tidak mendapatkan bahagian secara fardu yang ditetapkan syarak, tetapi mereka ada kala mengambil semua pusaka. Dan ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Dan ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Lepas dah bahagi dah 1/3, 1/8, bakinya tu dapatkan asabah. Itulah asabah tu. Ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu. Okey. Dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris fardu. Jadi asabah perempuan apa? Waris yang tidak mendapatkan bahagian secara fardu yang ditetapkan, tetapi mereka ada kala mengambil semua pusaka dan ada kalanya mengambil baki setelah diberi bahagian waris fardu, dan ada kalanya tidak mendapat langsung kerana telah dihabiskan oleh waris
fardu. Pandangan ni lah. Cumanya kita tak pakai pun pandangan kedua ni. Ataupun nak pakai pandangan kedua, nak tak mau pakai pandangan asah ni, yang kira kut kerabat ni, nak pakai pandangan yang kata boleh pilih sendiri, tak apa, ikut lah. Asalkan hampa semua yang mengaji ni rasanya muqtadah belaka. Ni kalau nak mengajar anak lah. Okey, habis. Habis lah. Kemudian faham tak tekan ni? Cuba respon sikit. Detik-detik akhir ni, cuba respons adakah faham atau tidak. Faham ke tidak? Faham ataupun tidak? Faham. Faham senang. Okey, pandangan yang pertama kata, mubtadaah yang ghairu mumaizah atau mubtadaah yang tidak ada cukup syarat tamyiz, pandangan azhar, pandangan mu'tamad kata sehari semalam haid. Sehari semalam haid. Sucinya berapa banyak? Tu khilaf kepada 3 qaul. Pandangan mu'tamad 29 hari suci. Macam tadi kita sebut dalam Sabila tu pandangan rajih lah. Tu. Pandangan kedua kata 15 hari 15 malam suci. Sehari semalam haid, 15 hari 15 malam suci. Pandangan ketiga, sehari semalam haid, ghalibut tuhur dia suci. Mana? 24 atau 23 harinya suci. Tu pandangan pertama. Kalau nak melakukan atas pandangan kedua, mengatakan kembali 6 atau 7 hari haid dia. Kemudian sucinya bila? Sucinya ialah baki bulan tersebut tanpa khilaf. Baki bulan tersebut tanpa khilaf. Yakni kalau 6 hari, 24 hari suci dia. Kalau 7 hari haid, 23 hari suci dia. Tu okey. Kemudian nak pilih 6 ke 7? Macam mana nak tentukan 6 atau 7 atas pandangan kedua ni? Pandangan pertama boleh pilih sendiri, 6 atau 7. Pandangan kedua mengatakan, ni atas pandangan asah yang mengatakan ikut kerabat perempuan tu. Belah mak dengan belah pak dia. Mana yang ghalib? 6 ke 7? Kalau semua keluarga tu tak ada 6, tak ada 7, bahkan ada yang 5, 4, ada yang lebih 8, 9 dan sebagainya, maka kembali atas pandangan asah yang mengatakan pilihlah 6 atau 7. Tu kerabat. Kalau tak ada kerabat, khilaf ulama. Mana? Yang pertama kata 6 atau 7 itu berdasarkan perempuan di negeri dia. Pandangan kedua mengatakan berdasarkan dia ambil kira perempuan di zaman dia waktu hidup di dunia. Pandangan yang ketiga mengatakan ikut berdasarkan asabah perempuan tu. Tu okey. Asabah perempuan tu. Tu. Kalau tak ada kerabat lah. Kalau tak ada kerabat. Kalau tak ada kerabat. Dan dobit yang dia bagi ni, kalau macam tadi lah, kalau dobit dia bagi ni 6-7 hari, semua bukan 6-7 hari belaka, contohlah. Semua bukan 6-7 hari belaka, maka pilih sendirilah 6 atau 7. Sebab apa? Sebab ijtihad Imam Syafi'i tidak akan bercanggah, walaupun jumhur perempuan sudah bercanggah adat haid dia dengan apa yang diistiqra'kan Imam Syafi'i. Kerana apa? Kerana dia kena salahkan diri perempuan tu, bukan istiqra' Imam Syafi'i. Tu. Walaupun zaman ni semua pakat ghalibnya 10 hari contohnya, tapi tetap masih lagi kekal ghalib haid perempuan itu 6 atau 7 hari. Tidak akan berubah. Tu okey. Tu saya ulang kesimpulan balik tu. Mudah tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada ditinggalkan. Habis tu, maka tiada ditinggalkan yang yakin. Apa yang yakin? Yakni sembahyang, melainkan dengan yakin. Apa yang yakin? Yang haid tu. Melainkan dengan yakin, yakni haid.
Seumpamanya seumpama yakin yang pertama, iaitu sembahyang lah, maka haid itu dihukumkan secara yakin, sembahyang tu dihukumkan wajib secara yakin, maka kewajipan sembahyang tidak akan gugur kalau berdasarkan haidnya tu syok. Haid kedok syok, maka kewajipan sembahyang tidak gugur. Kalau haid dia yakin haid, maka kewajipan sembahyang digugur, kerana haid tu yakin, sembahyang tu yakin, yakin boleh tolak yakin, tapi syok tak boleh tolak yakin. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, atau itu dengan yakin. Yang kedua, atau dengan tanda yang nyata. Mana? Iaitu seperti membezakan sifat darah, yakni kalau boleh tamyiz. Kalau boleh tamyiz, tahulah mana haid mana istihadah, maka haid tu tak payah sembahyang, istihadah tu yang wajib sembahyang. Dua. Membezakan sifat darah, yakni tamyiz. Atau adat. Adat dia 7 hari haid. Yakinlah, maka 7 hari tu tak payah qada sembahyang lah. Tak payah qada sembahyang lah. Yang qada sembahyangnya ialah waktu dia itu istihadah, sebab yakin adat dia 7 hari haid, maka tak payah sembahyang, gugur kewajipan sembahyang. Adapun puasa wajib lah, puasa wajib qada. Sebab apa? Sebab puasa itu hari dia sikit berbanding sembahyang, hari dia banyak, waktu dia banyak, maka akan memberi masyaqqah kepada perempuan. Sikit lagi. Tetapi pada daur yang pertama, apa daur? Tetapi pada daur yang pertama, ni bukan daur tersasul akidah ni. Daur yang pertama mana? A jadi B, B jadi A jadi B, bukan. Tu akidah. Daur yang pertama, yakni bagi mubtadaah tu lah. Daur yang pertama, yakni bagi mubtadaah tu. Okey, apa daur yang pertama? Ni panjang sikit ni dobek ni. Apa itu daur yang pertama? Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, katanya daur yang pertama yakni daur yang tidak bercanggah. Dobek tu. Daur yang pertama yakni daur yang tidak bercanggah dengan adatnya. Panjang lagi ni. Kita saya dulu cepat duit. Daur yang pertama yakni daur yang tidak bercanggah dengan adatnya yang mengandungi bulan tersebut. Daur yang pertama yakni daur yang tidak bercanggah dengan adatnya yang mengandungi oleh bulan tersebut haid dan suci. Tak bercanggah dengan adat yang mengandungi bulan tersebut, yakni pada bulan tersebut ada haid dan suci, seperti sebulan pada mubtadaah. Mubtadaah baru mari haid, maka hari pertama haid tu dikira bulan pertama tu ad-daurul awal lah, tu daur yang pertama. Canggah dengan adat pun benda yang mubtadaah. Tak bercanggah dengan adat lah. Lepas tu daur yang pertama yakni daur yang tidak bercanggah dengan adatnya yang mengandungi bulan tersebut, mengandungi apa? Haid dan suci seperti sebulan pada mubtadaah. Tu pertama. Ataupun daur yang pertama ni tak payah lagi cerita. Tu muqtadah tak payah cerita lagi. Cukup titik. Takut sekali dia adat pula dah. Dia jadi macam saya nanti kat belah muqtadah kita cerita tu. Jadi daur yang pertama di sini ialah perempuan yang baru datang haid keluar darah. Tu daur yang pertama dia. Bulan yang pertama lah tu. Ada bercanggah dengan adat apa benda dia baru pertama kali haid. Dan dalam sebulan tu mesti ada haid, mesti ada suci. Atas ghaliknya. Okay. Tu daur yang pertama. Jadi tetapi pada daur yang pertama, yakni perempuan yang baru datang haid pada daur yang pertama, hendaklah sabar ia perempuan itu. Dia ajar secara praktikal. Bila pertama kali keluar darah, dia mesti zan, wajib zan dia haid.
Dan dalam masa yang sama, sabar ia perempuan, jangan mandi hingga lampau darahnya perempuan 15 hari. Hari pertama mubtadaah ni keluar darah, zon dia mesti haid. Hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah, hari keempat keluar darah, 5 keluar darah, 6 keluar darah. Kena mandi ke 6, 7, 8 keluar darah ni? Tak, sabar. Sabarlah, tak boleh mandi lagi. Sabar. Bila nak kena sabar ni? Sampai lebih keluar darah 15 hari luar malam. Yakni pada hari ke-16. Hari ke-16 keluar darah lagi. Waktu tu dia boleh tahu mana haid, mana istihadah dia. Okey. Atas masalah hak dululah. Kalau hari ke-16 tu tiba-tiba warna dia lebih kuat, tu lain cerita lah. Hak tu memang kena tunggu. Sebab kita dah bahas dulu dah yang kena tunggu tu. Okey. Sabar ia perempuan tu, jangan mandi hingga lampau darahnya perempuan tu, yakni melebihi darah perempuan tu 15 hari. 15 hari. 15 hari tu, bukan 15 harus tu. Tu. Ada nuskhah lain yang kata hari ke? Saya punya ni harus. Macam tak kena. 15 hari, yakni 15 hari 15 malam. Nuskhah siapa yang kata 15 hari? Kita punya 15 harus. Tak kena 15 harus. Kok mana harusnya? Okay. La'alla sawab hari ya. Tu. Maka pada ketika itu, ketika mana? Ketika darah itu melampaui 15 hari 15 malam. Susah sabilan. Sebab tu kita heran macam mana daurah haid ni boleh buat daurah haid ni, Pak. Saya tak tahu macam mana nak brain. Macam mana lah boleh buat haid. Kalau boleh buat daurah haid ni, Pak ni terang gitu-gitu ya, baca gitu-gitu, terang gitu-gitu ya. Hebat tu. Ni tahu baca satu-satu pening dah. Kalau laju-laju daurah tak tahulah apa ni, faham lagu mana tak tahu. Untuk orang awam selesai. Untuk orang awam okey lah. Orang awam baru nak kenal, darah haid ni seni. Ingat kan 16 hari tu, 16 hari keluar darah, hari yang ke-16 tu istiadah. Tu untuk orang awam daurah tak apa. Dia panggil pembukaan ataupun perkenalan awal. Tu okey. Okey, kalau lampau 15 hari, maka pada ketika itu, ketika mana? Pada ketika lampau darah itu 15 hari, wajib atasnya perempuan itu mandi. Tu. Dan diqadanya perempuan itu ibadat perempuan itu yang ditinggalkannya perempuan itu di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam. Kan mubtadaah tadi. Mubtadaah mari satu sifat. Contohnya, hari pertama dia warna merah sampai hari ke-15. Hari ke-16 merah lagi. Hari ke-16 tu wajib mandi. Semayang tak? Wajib qada semayang pada hari yang kedua sampai 15. Hari pertama tak payahlah sebab hari pertama yakin haid. Ni. Dia ajar secara teori. Mandi dan diqada nyonya perempuan tu, ibadat nyonya perempuan tu yang ditinggalkan nyonya perempuan tu di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam, yakni pada hari yang kedua sampai hari ke-15. Sebab hari ke-16 dia dah mandi dah. Tu daur yang pertama, iaitu pada bulan pertama tu lah. Jadi hari ke-16 tu dia kena mandi dah, bukan kena tunggu darah berhenti tu. Kalau darah berhenti 5 bulan lepas tu baru mandi. Tak. Hari ke-16 tu dah tahu dah mana haid, mana istiadah dia. Sepatutnya, kecuali ada masalah-masalah yang tertentu yang kena tunggulah, tu lain lah. Itu kullu qa'idatin lahu mustathniyat. Adalah kecuali masalah tu tak apalah. Ni tak ada apa, semua sama contohnya. Hari ke-16 tu tahu dah mana haid, mana istiadah. Baliknya lah. Okey. Dan pada daur yang kedua, apa daur yang kedua? Pusingan yang kedua, yakni bulan yang kedua. Mubtadaah ni, maknanya darah dia mari pada hari pertama, sampai masuk bulan yang kedua. Ni. Dan pada daur yang kedua, yakni bulan yang kedua lah, pusingan yang kedua,
wajib atasnya perempuan itu mandi apabila lalu, yakni selepas lalu sehari semalam, yakni sehari semalam pada daur yang kedua, pada bulan yang kedua itu. Okay. Wajib atasnya mandi bila wajib atas dia mandi pada hari yang kedua, pada daur yang kedua ni. Okay, bagi contoh lah. Tak faham lagi. Contoh satu sifat. Hari pertama baru keluar darah, tengok darah. Tu daur yang pertama lah. Darah keluar sampailah hari ke-40 contoh. Jadi dalam sebulan ada 30 hari. Lagi 10 hari baki tu masuk daur yang kedua, iaitu pada bulan kedua. Contoh semua merah belakang. Okey, hari pertama keluar darah merah sampai 15. Okey, dia zon dia haid lah. Hari ke-16, keluar darah lagi. Maka wajib mandi tak? Wajib mandi. Dan kena qada sembahyang hari yang kedua sampai 15 macam tadi lah. Keluar lagi, keluar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pada satu daur yang kedua masih lagi keluar darah merah lagi. Hak ni daur yang kedua ni. Hari yang sama merah belakang ni merah sampai hari ke-31. Yang mana hari yang ke-31 ni ialah hari yang pertama pada daur yang kedua. Maka hari yang pertama pada daur yang kedua ni ialah haid yang baru. Sebab apa? Sebab kalau diikutkan tadi kan, kalau kita mari straight tu, itu ghairu maizah dah. Jadi ghairu maizah kembali 1 hari 1 malam haid, 29 hari suci pandangan mu'tamad. Bila lepas 29 hari yang ke-31, haid yang baru ni. Hari yang kedua keluar lagi warna merah sama juga. Tahu dah hari yang kedua ni istihadah. Sebab ada dah dulu pernah berlaku dah. Bulan lepas pernah berlaku dah, sehari semalam saja haid, bakinya istihadah. Maka hari yang kedua pada daur yang kedua ni dia wajib mandilah. Ni tu. Pada daur yang kedua wajib atas nyonya perempuan tu mandi bila? Apabila lalu sehari semalam, yakni selepas sehari semalam pada daur yang kedua. Kerana sehari semalam pada hari yang pertama pada daur yang kedua ni haid yang baru ni, hari yang kedua keluar juga warna merah yang sama macam dulu-dulu, maka dia ini tahu dah istihadah, maka wajib dia mandi. Wajib mandi ni. Tu. Bila yang wajib mandi ni? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut, yakni wajib mandi itu jikalau masih berkekalan atas satu sifat lah. Merah belakang daripada daur yang pertama merah sampailah daur yang kedua merah belakang satu sifat tuan. Wajib mandilah. Sebab apa? Sebab dah tahu dah, dulu pun merah juga. Tu. Ataupun berubah warna yang lebih rendah. Apa lebih rendah? Lebih rendah kekuatan dia. Contoh merah, tiba-tiba kuning. Rendah kekuatan tu. Maka wajib mandi sebab tahu dah kuning tu istihadah. Tu okey. Kuning tu istihadah. Tu. Jadi wajib mandi pada hari yang kedua. Pada wajib mandi pada hari yang kedua, pada daur yang kedua bila satu warna sama daripada dulu. Pada daur pertama sampailah sekarang hari yang ke-32, yakni pada hari yang kedua pada daur yang kedua masih lagi sama, maka hari yang kedua pada daur yang kedua wajib mandi. Sebab sudah berlaku dulu sama. Ataupun pada hari yang kedua pada daur yang kedua ni dia mari warna lebih rendah lagi, warna kuning. Tahu dah semalam tu haid dia, hari ni istihadah lah. Tu. Okey. Hari ni istihadah lah. Tu. Ataupun gini, takut tak kena. Contoh tak kena. Sebab lepas, sehari semalam haid, lepas tu 29 hari suci,
Kemudian hari pertama yang daur yang baru tu, haid yang baru. Haid yang baru. Tu. Okay. Kita nak buat masalah apa yang adena ni, yang darah yang lebih lemah, lebih rendah mandi jikalau masih berkekalan atas satu sifat. Tu betul lah. Tu memang makruh dah. Hari pertama daur yang pertama, pada hari yang pertama keluar berterusan sampailah hari yang ke-32. Tu. merah belakang. Merah belakang. Okey. Maka 30 hari yang pertama pada daur yang pertama kita tahu dah, sehari semalam tu haid, 29 hari bakinya suci. Hari pertama pada daur yang pertama itu haid yang barulah, sebab warna sama dulu. Tu. Hari yang kedua masih lagi keluar sifat yang sama, iaitu merah itu lagi. Maka kita tahu itu istihadah. Wajib mandilah tu. Cuma masalah yang warna lebih rendah ni tak mari lah contoh ni. Tak mari tak mari. Tu. Tak mari tak mari contoh. Tak apa, nanti esok bagi tahu leh. Lain kali bagi tahu leh. Tu. Berfikir lambat lagi. Okey, tak apa. Okey, tobih hak tu dulu. Mandi tu jikalau masih berkekalan atas satu sifat, berubah warna yang atas satu sifat. Okey. Yang berubah warna yang lebih rendah tu nanti kita fikir lain. Macam mana contoh? Hai. Okey, itu warna lebih kuat, warna lebih lemah. Warna yang lebih lemah merah belakang. Tak mari contoh tu. Tak mari. Okey, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj juga sebut. Tadi dia kata wajib mandi tu bila satu sifat ataupun warna tu lebih rendah darjat dia, dari sudut kekuatan dia. Okey, hak yang lebih rendah tu tawakuh dululah, contoh tu lagu mana. Okey, ni yang kedua. Tapi kalau dia berubah tu dengan warna yang lebih kuat daripada dia. Tu. Okey, hak ni umum. Ni hak ni umum. Okey, kalau berubah yang lebih kuat. Contoh, mubtadaah hari yang pertama sampai hari yang ke-15 merah. Merah. Okeylah, dia zankan haid. Tiba-tiba hari yang ke-16 keluar warna yang lebih kuat lagi daripadanya, iaitu hitam. Kena mandi ke? Tak, bahkan wajib bersabar. Tu. Ni yang kedua dalam Tuhfah kata, jika berubah warna yang lebih kuat darahnya, maka hendaklah dia bersabar dulu. Sabar dulu. Sabar sebab apa? Sabar kerana menanti-nanti kot-kotlah akan berhenti darah yang kuat ni sebelum 15 hari 15 malam. Jadi contoh hari yang pertama sampai 15 merah. Hari yang ke-16 tiba-tiba datang warna yang lebih kuat daripadanya, iaitu hitam. Kena mandi ke? Tak, wajib bersabar sebab boleh tamyiz tu. Hari ke-17, hari yang ke-19, hari yang ke-20, hari ke-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 30. Tiba-tiba berhenti. Baru wajib mandi.
Tiba-tiba lepas tu berhenti. Wajib mandi. Tu hari yang ke-16 yang keluar warna hitam yang lebih kuat tu, hak tu kena sober lagi tu, tak boleh mandi lagi. Tu okey. Ni dah buat istisna ni. Ini dah buat pengecualian. Tadi dia kata wajib mandi tu bila berkekalan warna satu warna. Dan kita bagi contoh dah tadi. Merah belaka, merah belaka, merah belaka. Maka hari yang ke-16 tu kena mandi dah, sebab tahu dia tu bukan mumaizah. Ataupun dia itu ataupun contoh yang lain, iaitu dia derek sampailah daur yang kedua merah belaka. Maka bila masuk daur bulan yang kedua, hari yang pertama itu dia sudah tahu dengan yakin bahawasanya dirinya haid, sebab warnanya sama macam dulu. Tiba-tiba hari yang kedua, pada daur yang kedua, keluar warna yang sama juga, warna merah umpamanya, maka dia tahu itu istihadah kerana telah berlaku sebelumnya, iaitu pada daur yang pertama. Tu okey. Habis. Tu. Okey, dalam tuhfah dia bagi masalah pula. Okey, dia bagi masalah. Tadi daur yang kedua. Okey, ni bagi masalah 3 daur yang ke atas. Sama macam tadi. Hari yang pertama mubtadaah keluar darah warna merah. Sama yang merah tu keluar sampailah 120 hari contohnya. Direct 120 hari semua merah. Mubtadaah. Maka mana haidnya? Tu. Okey, hari yang pertama mubtadaah ni mari darah. Ni contoh 120 hari, tobiklah 120 hari tu merah belaka. Jadi berapa bulan tu? 4 bulan. 4 bulan merah belaka. Kemudian macam mana? Hari yang pertama, pada daur yang pertama keluar darah, dia mubtadaah. Keluar darah dah ni. Maka wajib hukum haid. Kedua, ketiga, keempat, sabar. Tak boleh mandi lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Okey, haid lagi. 16. Merah lagi. Maka tahulah bahawasanya dia punya apa? Dia punya haidnya sehari semalam saja. Baki bulan tu istihadah. Yakni 29 harinya istihadah. Hari ke-17 merah, 18 merah, 19 merah. Ni kalau tak ada darah kuat, ni sama ni. 20, 21, 22, 23, 24 sampai 30. 31 tu ialah daur yang kedua pada hari yang pertama. Masih lagi merah. Ini adalah haid yang baru. Hari yang kedua, pada daur yang kedua, merah juga. Dia tahu dah hak ni istihadah, sebab sudah berlaku adat hak lepas yang mengatakan darah dia semua merah, yang dihukumkan haid sehari semalam sahaja, baki bulannya istihadah. Begitu juga daur yang kedua ni nampak serupa, sebab merah juga yang kedua ni. Hari yang kedua pada daur yang kedua. Hari ketiga merah, 4 merah, 5 merah. Daur yang kedua tu 30 hari semua merah juga. Sampai masuk daur yang ketiga pada hari yang pertama merah juga. Itu haid yang baru dia. Hari yang kedua pada daur yang ketiga merah lagi. Itu istihadah dah, sebab dia sudah berlaku hak lepas. Tu. Sudah berlaku hak lepas. Tu merah sampailah bulan yang ketiga tu pun, sampai hari yang ke-30 pun merah belaka. Hari yang bulan keempat, daur yang keempat, hari yang pertama merah lagi. Itu dia yakin itu haid. Hari yang kedua merah lagi. Itu dia tahu dah istihadah, wajib mandi belaka tu. Hari yang kedua pada daur yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu yang sama warna tu, dia itu wajib mandi dah, sebab tahu dia itu istihadah. Tu okey. Ni kita tunjuk sikit lah. Okey. Contohnya daur yang pertama. Daur yang pertama, perempuan ni mari darah kali pertama pada hari yang pertama, merah lah. Wajib mandi tak? Wajib mandi apa? Kena tinggal sembahyang lah. Dia zon darah haid. Hari yang kedua merah, 3 merah, sampai 15 merah. Haid tak? Haid lagi. Zon dia.
Hari yang ke-16 merah lagi. Tu hari yang ke-16 merah. Kalau hari yang ke-16 kuning atau coklat atau keruh, tak ada masalah lah. Kita boleh beza dah tamis, iaitu merah ni haid, yang lemah tu istihadah. Ni merah lagi. Dia tahu dah bahawasanya aku ni ghairu maizah ni. Maka sehari semalam saja haid, baki 29 hari lagi istihadah. Maka 17, hari yang ke-17, hari yang ke-18 keluar merah lagi, merah lagi. 19 merah lagi. Kalau lah contoh hari yang ke-20 ni hitam contohnya, maka tahulah hitam ni lah yang haid. Sebelum ni semua istihadah. Ni kalau tak mari darah yang lebih kuat, macam tadi kita kata. 21 merah-merah sampai 30. Okeylah. Jadi sehari semalam haid, 29 hari bakinya ialah istihadah. Tiba-tiba daur yang kedua, pada bulan yang kedua, daur yang kedua, hari yang pertama merah lagi. Kita sudah tahu ini yakin dah sudah haid. Sebab apa? Sebab sini satu hari haid, 29 hari baki suci. Maka selepas daripada tu haid yang baru lah. Hari yang kedua merah lagi. Dia tahu dah ni istihadah sebab sudah berlaku adat yang lepas. Semua merah ini hukum dia satu hari haid, 29 baki yang suci. Bila mari daur yang kedua, begitu juga hari yang kedua ni dia boleh mandi dah. Dia tak perlu tunggu sampai hari ke-16 macam daur yang pertama, tak perlu. Hari yang kedua boleh dia mandi dan dia boleh qada sembahyang 29 hari pada daur yang pertama ni. Hari yang ketiga, keempat, kelima sampai 30 keluar merah belaka. Daur yang ketiga pun merah lagi. Daur yang ketiga merah lagi pada hari yang pertama. Ini haid secara yakin, merah. Hari yang kedua merah lagi. Dia tahu dah ni boleh mandi dah sebab sudah berlaku sebelumnya satu hari suci, satu hari haid, 29 hari suci dalam keadaan semuanya ini warna merah. Ni pun merah lagi. Suci ni istihadah. 3 merah lagi, 4 merah lagi, istihadah belaka sampai 30. Merah belaka semua ni istihadah belaka. Daur yang keempat pun sama juga. Samalah qiyah. Qiyah ya. Tu. Sama qiyah. Tu masalah dia. Tu. Payah tu. Tu okey. Payah tu. Habis tu. Tu. Kemudian apa lagi? Wajib atasnya mandi apabila lalu sehari semalam. Yang tadi kita sebutlah, iaitu pada hari yang kedua, daur yang kedua. Adapun jika tiada diketahuinya perempuan akan waktu permulaan datang darah pula dah. Dia dah lah lebih 15 hari 15 malam. Lepas tu aku tak ingat lah pertama kali keluar darah bila pula. Maka perempuan itu mutahayyirah, pening kepala otak. Serabut perut. Sebab apa? Nak hukum mana haid ni? Tak tahu ni tarikh bila ni. Yang lagi akan datang hukumnya, hukum mutahayyirah tu. Nantilah. Mutahayyirah ni ada hukum special. Tu. Jadi mubtadaah yang perlu kembali, mubtadaah walaupun dihukumkan sehari semalam haid, 29 hari suci tu bila dia ingat tarikh awal dia datang bila, baru boleh hukum itu. Kalau tak tahu lagu mana nak hukum? Kalau tak tahu macam mana? Jadi mutahayyirah mana lagi akan datang. Tu. Bermula apabila disebutkan yang membezakan, yakni tamyiz itu dengan itlaq. Bila sebut tamyiz tu makna apa? Itlaq tu bila disebut, maka yang dikehendaki iaitu perkara yang dikehendaki dengan membezakan tu. Tamyiz tu apa dia? Yang menghimpunkan segala syarat yang terdahulu sebutnya. Syarat apa dia? Syarat tamyiz lah. Yang 3 tu dulu tu. Jadi bila sebut dapat membezakan darah, apa dia? Yakni tamyiz. Mana tamyiz tu? 3 syarat hak dulu tu. Tu lah. Habis mas'alatun wallahu a'lam. Adakah faham ataupun tidak? Ada soalan ke? Nak suruh ulang boleh ke? Ada soalan ke?
Kesimpulan hari ni kita belajar mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah ada dua. Satunya kalau berlaku satu sifat darah. Yang kedua banyak warna tapi tak cukup syarat tamyiz. Okey, dia dihukumkan mubtadaah ghairu mumayyizah. Berapa hari haid dia? Khilaf ulama. Pandangan Azhar, pandangan Mu'tamad, sehari semalam haid. Dah sucinya berapa hari? Atas pandangan Mu'tamad 29 hari, baki sucinya adalah suci lah. Atas pandangan kedua 15 hari 15 malam suci. Atas pandangan ketiga ghalib tuhur, iaitu 23 atau 24 hari selepas sehari semalam tu suci. Atau atas pandangan yang kedua mengatakan kembalikan haid mubtadaah ghairu mumayyizah ataupun mumayyizah faqidatus syarti ini kepada 6 atau 7 hari. Lagu mana nak kira 6 atau 7 hari? Okey, atas pandangan yang pertama boleh pilih sendiri. Ikutlah nak 6 ke 7. Atas pandangan asah, pandangan kedua, pandangan asah kena tengok kerabat mak bapak dia yang belah perempuan. Adat dia mari 6 ke 7. Kalau 6, 6. Kalau 7, 7. Kalaulah kerabat perempuan tu belah mak belah pak tu tak ada 6, tak ada 7, semua mari kurang pada 6, semua mari kebanyakannya mari lebih daripada 7. Maka lagu mana? Atas pandangan asah, maka kembalilah 6, 7 tu pada dia. Kalau kerabat tu tak ada lagu mana? Khilaf ulama berdasarkan perempuan di negerinya. Yang kedua berdasarkan perempuan yang di zamannya. Yang ketiga asabah perempuan yang waris tu. Asabah perempuan yang waris tu. Tu okey. Kemudian dia lepas pada tu dia bagi masalah. Masalah hari pertama sampai hari 30 keluar darah. Bila nak kena mandi? Hari yang ke-16 boleh mandi dah. Sebab dia dah tahu dia itu ghairu mumayyizah. Hari pertama saja haid, bakinya istihadah. Dan kalau berterusan keluar darah sampai masuk daur yang kedua, warna yang sama contohnya, maka daur yang kedua pada hari yang pertama itu haid secara yakin. Hari yang kedua kalau keluar warna yang sama juga, itu adalah istihadah secara yakin. Dia boleh mandi dah, dia boleh sembahyang, wajib dia qada sembahyang pada dauri pertama yang dia tinggal tu selama 29 hari. Begitulah seterusnya. Kalau daur yang ketiga, daur keempat jadi macam tu, samalah hukum dia. Dalam Syekh Romli dengan Syekh Khatib tadi kata, kalau dalam perjalanan ghairu mumayyizah tadi, dengan makna satu sifat tadi, tiba-tiba ada satu sifat warna yang lebih kuat daripadanya, maka hak lebih kuat itulah sepatutnya harapan dia untuk dia itu dihukumkan haid. Ingatlah bahasan sebelum ni yang kita bahas tu, yang kata 3 bulan setengah tu yang mubtadaah tu boleh tak sembahyang atas pandangan Syekh Romli dengan Syekh Khatib. Hati masalah tu. Hari yang ke-15, 15 hari pertama keruh. 15 hari yang kedua kuning. Hari yang ke-16 yang warna kuning tu kena mandi tak perlu, dia kena tunggu. Kenapa? Kerana mengharapkan yang kuat kuning itulah haidnya. Kemudian 15 hari selepas kuning tu kukuh pula, lebih kuat lagi. Atas pandangan Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar, Syekh Romli dengan Syekh Khatib kena tunggu lagi. Tapi atas pandangan Syekh Romli tak payah dah. Itu daur yang baru. Makna hari sehari semalam haid, 29 hari istihadah. Daur yang kedua yang datang darah kuat, yang lebih kuat tu, itu daur yang lain, kira lain. Ingat dah itu? Ingat ke tak tau itu? Okay. Kalau Syekh Romli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Romli dan Syekh Khatib tu kata kena tunggu lagi sebab darah tu lebih kuat. 15 hari selepas perang tu pula warna merah pula, tunggu lagi sebab dinanti-nantikan, diharapkan darah yang kuat itulah haidnya. Lepas 15 hari merah tu hitam pula, tunggu lagi, tunggu gitulah. Lepas tu 15 hari hitam yang pekat pula, tunggu lagi kuat tu. 15 hari hitam yang pekat dan busuk pula, tunggu lagi, tunggu. Lepas tu suci, tahulah 15 hari hitam yang pekat dan busuk inilah haid yang dulu tu istihadah, wajib qada semula. Itu atas pandangan Syekh Romli dan Syekh Khatib lah. Kalau Syekh Ibn Hajar dia kira daur yang baru, dia tak masuk dah. Hatta walaupun pada daur yang kedua itu keluar darah yang lebih kuat daripada daur yang pertama, tak ada masalah sebab itu daur yang baru, kata Ibn Hajar. Itu okey. Ingat kedak kita ingat lagi. Kita baca ni pun ingat lagi. Yang kita ni dengar aja, bukan baca kitab pun. Kita buka kitab 2-3 hari sebelum baca ni kat hampa ni, buka kitab, selerak kitab.
Tiba-tiba kita faham ni. Patut yang apa faham lebih sebab apa? Sebab kadang-kadang orang yang mendengar ni lebih faham lebih daripada orang yang menyampaikan. Sebab tu dalam hadis sebut bahawasanya kalau dengar satu hadis daripada aku, sampaikan. Supaya apa? Supaya kok kalau kita sampaikan hadis tu, orang yang mendengar kadang-kadang boleh faham lebih daripada orang yang menyampaikan hadis tu. Dia menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat, sampai hadis lah, kawan tu faham lebih. Tu. Kita tahu apa nak murojaah mana ni, tiba-tiba kita murojaah dengan cara baca Quran ni, kita lebih ingat dulu. Minggu lepas kita bahas berkenaan sekian. Dua minggu lepas berkenaan dengan sekian. Lepas tu tadi kita buat ulang balik 3 kali 4 kali dah. Kesimpulan hari ni macam apa? Tak faham kau tak tahu. Tak faham kau tak tahu. Tu. Mengaji pula dengan orang lain. Ngaji pula dengan orang lain. Macam mana hari ni? Faham ataupun tidak? Nak tanya soalan kau? Silalah. Sebelum kita tamatkan riwayat ni, adakah anda faham ataupun tidak? Tambah kalau perempuan, faham ke doa perempuan ni? Senyap bahaya juga. Senyap ni. Sebab tu aku nampak kena mengaji tu saya kata buat daurah macam mana saya tak tahu. Daurah ni kira hebat. Daurah ni saya tok guru ya. Daurah ni. Kata guru saya, daurah, pengajian daurah ni untuk tok guru ya. Mana? Dia dah khatam habis dah banyak kitab. Cuma dia ni nak mengaji daurah ni nak bayar khatam kitab ya. Tu okey. Tanpa ada darah kuat maka hukumnya 1 hari. Ya, tanpa ada darah kuat. Kalau ada darah kuat berdasarkan tamis, kata Syekh Khatib dengan Syekh Romli. Dan hari 30 tu bulan kedua. Macam mana? Maka hukumnya 1 hari dan 29 hari suci. Betul. Dan hari 30 tu bukan kedua, bulan kedua. Hari 30 tu bulan kedua. Tak faham? Hari yang ke-31 lah bulan kedua. Hari yang pertama sampai 30 tu bulan pertama, daur yang pertama. Daur yang kedua bila? Hari yang ke-31 sampai 60. Yakni hari yang pertama sampai 30 daur yang kedua. Daur yang kedua pada hari yang pertama, kalau keluar darah yang sama juga macam dulu, dia itu haid secara yakin. Hari yang kedua, daur yang kedua, warna merah juga, sama juga, itu tahu dah istihadah sebab sudah berlaku minggu lepas. Sudah berlaku daur yang lepas. Okay. Ngaji gini lah payah. Baru tahu haid ni macam mana. Ni lepas habis ni habis. Tak baca dah kat orang ni. Saya mesti gitu lah. Saya kalau baca payah-payah kat orang, payah-payah kita baca ni, lepas habis ni khatam ni 2 lega, tak baca dah kat orang. Tu. Tak baca dah kat orang. Okay. Ni saya tahu saya baca cara payah ni. Okay, ambil lah setakat mana yang boleh tu. Kita banyak baca mudah-mudah ya. Kalau siapa ikut saya tahu, kita banyak baca hak mudah-mudah ya. Baca terjemah sikit, i'rab sikit, urai-urai sikit-sikit ya, tu habis. Tak ada nak rujuk kitab ni dah. Kecuali kalau kita nak baca cara payah dan nak bagi faham betul-betul lah. Jadi kitab Sabilah ni boleh jadi kitab malakah lah. Kita baca gini ni. Pas esok ni mengaji dengan orang lain pula, kitab lain pula, baca sendiri ke, dah faham, nampak gambaran. Bahkan kadang-kadang boleh kritik pula. Pandangan ni kadang-kadang pelik kau ni. Boleh kritik pula. Apa faham dah. Bab haid Sabilah ni 12 muka surat, tapi nak perhabis dia tu Allah payah. Satu-satu. Tu okey. Payah. Okey. Ni baru mubtadaah ni. Kalau muqtadah senang, mutahayyirah yang payah sikit. Mutahayyirah tak payah pun sebenarnya. Mutahayyirah ni dia pening sebab nak kira mana haid ya, sebab dia pun pening. Mutahayyirah. Takut kita pun pening kali. Tu. Benda bukan payah. Benda bukan mudah. Benda payah. Buat macam mana? Okey. Benda payah kena mengaji, benda senang baca ya. Kalau benda payah, kalau benda senang mengaji juga, itu lemak dia panggil, dia berasa aling. Tak dah. Aling juga aku ni Kalau mengaji hak payah, banyak lagi aku tak tahu. Baru tahu. Tu. Ni mengaji hak payah lah ni. Okay.
Ni tu saya kata, habis khatam kita ni tak menjamin jadi alim dah. Bahkan mungkin banyak lagi masalah yang kita tak bahas lagi. Ni pun sudah dah. Ni pun dah cukup semput dah. Kalau bahas lain-lain lagi, pergi mengaji orang lain pula. Mana Mansur ke? Tu. Masalah banyak. Kalau baca majmuk tu, Allahu Akbar. Kita berapi lah, gunung berapi. Boleh baca sendiri-sendiri. Jadi kita kena melahirkan orang-orang yang reti bab mengajar fiqh wanita. Sebab apa? Sebab ada banyak sekarang ni keluar hak mengajar fiqh wanita tapi mengarut. Sesat banyak. Tak mau tu. Dah lah sesat tu seorang-seorang tak apa, dia pergi ajak orang lain ikut sesat. Jadi menyesatkan pula. Wal-iyadzubillah. Jadi mengajilah. Mengajilah orang lain pula. Tak ada dah rasa orang mengajar gini, tak ada. Susah. Ada pun orang baca Sabila pun baca, urai sikit, contoh sikit, habis. Tak ada dah namanya khilaf-khilaf ni. Jadi kalau kita tahu khilaf ni, tahu sikit, gini ada khilaf punya. Jadi tenang, lapang sikit hati tu. Tu payah ni, payah. Itulah, payah nak faham bab fiqh wanita ni, payah juga nak jaga anak ada orang. Macam mana nak jaga anak ada orang kalau tak payah gini? Bab tu, nak kahwin tu bukan persediaan harta je. Ini persediaan harta, nak anak ada orang. Sedialah duit, kena bersungguh lah. Mana? Pergi kerja, simpan duit, nanti nak bagi kat dia mahar, nak bagi hantaran, dia terlupa persediaan yang lebih aula yang patut dia sediakan, iaitu ilmu fardu ain, ilmu agama. Banyak sekarang sebelum kahwin kerja. Nampak apa nak kumpul duit lah. Kawan tu minta apa ribu tau. Lepas tu nak buat kenduri lagi, nak buat ni lagi. Tapi dia lupa untuk kumpul ilmu untuk bagi anak bini dia makan. Dia hanya kumpul harta untuk bagi anak bini dia makan. Dia terlupa nak bagi anak bini dia makan ilmu. Sebab tu sebelum bernikah ni bukan hanya mencari duit, mencari ilmu. Sebab apa? Ilmu yang nak ajar anak bini ni. Tu. Bukan main harta ya. Ni kumpul harta. Plan, rancangan sebelum berkahwin. Nak kumpul duit sebanyak 20,000. Macam mana? Bulan pertama saving begini. Makan begini. Tu dia dahsyat. Cuba tukar. Perancangan sebelum kahwin. Mana? Ilmu ni aku patut alim. Kitab ni patut khatam. Ni patut alim. Sebab apa nak ajar anak bini? Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Tak ada nilai. Mertua tak tanya. Mertua pun bengong tak tanya. Hek nipah lagu mana? Hek nipah pun mertua pun tak tahu apa dia. Tak mengaji apa. Patutnya macam ni mentua kalau nak anak aku ni patutnya kena reti hek nipah ni. Hek nipah ni tiap hari dia mari. Hek nipah si Allah ni tiap hari berkaitan dengan dia, hantar dak nak bimbing lagu mana. Patutnya gitulah. Ni tanya duit dulu, kerja apa dulu. Mertua pun royuk dia panggil. Wallahu a'lam. Sambung pula pada minggu depan insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.